Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan kita sama-sama bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada sedar ataupun tidak. Pada kali ini saya ingin membicarakan satu topik yang penting, iaitu tentang nur. Apakah maksud nur? Ya, kerana ramai di antara kita yang memberikan pendapat tentang nur, ya, berbagai pendapat. Tetapi sebaiknya kita lihat apakah nur yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sendiri di dalam Al-Quran. Baik. Untuk tujuan itu kita buka Al-Quran, ya. Kita buka Al-Quran. Yang pertama sekali surah An-Nur, ya. An-Nur. Ayat ke-35, ya. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nur samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadhribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Ini ayat surah An-Nur ayat 35. Baik. Kita tengok apakah terjemahannya. Ya, terjemahannya supaya kita boleh faham. Baik. Allah Ta'ala memberi. Allah Ta'ala cahaya langit dan bumi. Ya, umpama cahayanya seperti sebuah lubang di dinding rumah. Di dalamnya ada pelita. Ya, pelita itu di dalam gelas. Gelas itu seperti bintang yang berkilau-kilauan. Pelita itu dinyalakan dengan minyak pohon yang diberkati, iaitu minyak zaitun, yang tumbuh bukan di timur dan bukan di barat. Ya, minyak itu hampir bercahaya dengan sendirinya meskipun tiada disentuh api. Cahaya berdampingan dengan cahaya. Ya. Cahaya berdampingan dengan cahaya. Allah menunjuk siapa yang dikehendakinya kepada cahayanya itu. Allah menunjukkan beberapa contoh. Menunjukkan beberapa contoh atau misal untuk manusia. Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Ini Allah Ta'ala sendiri menyatakan tentang nur. Pada ayat ini Allah Ta'ala memberi perumpamaan, ya. Perumpamaan supaya kita mudah faham. Apa maksud nur? Baik. Kita bicarakan secara ringkas, ya. Allah Ta'ala itu, ya, Allahu nur samawati wal ard. Allah itu nur, ya, cahaya langit dan bumi. Ya. Apakah maksud cahaya ini? Di atas perumpamaan, ya, kita bacakan ayat ini di atas perumpamaan. Baik. Ya, ayat ini memberi maksud dua. Allah Ta'ala itu sendiri cahaya dan Allah Ta'ala itu pemberi cahaya. Ya. Ya. Dia adalah cahaya dan dia juga pemberi cahaya. Kerana apabila ia cahaya, dengan secara langsung ia pemberi cahaya. Baik. Kita lihat contoh cahaya untuk kita faham dalam kehidupan kita. Apakah maksud cahaya? Cahaya itu kalau kita nak maksudkan dengan secara umum adalah terang lah. Terang. Ini cahaya. Contohnya apabila kita tutup lampu, gelap. Ya, waktu malam contohnya. Kita buka lampu, terang. Itulah cahaya secara umumnya. Ya. Jadi kita jangan pergi jauh-jauh. Bila kita sebut cahaya, inilah cahaya. Ya. Okey. Baik. Dalam kehidupan kita, apakah contohnya cahaya? Baik. Kita bagi contoh. Contoh cahaya, dia begini. Kalau kita umpamanya dalam satu majlis perkahwinan, ya. Perkahwinan tu, majlis itu bermula daripada pukul 10. Ya. Kemuncak habis pukul 4. Kemuncaknya pada pukul 1. Apakah kemuncaknya itu? Kemuncak itu datangnya pengantin, datangnya mempelai. Ya. Sebelum datang pengantin, sebelum datang mempelai, majlis itu sentiasa tertunggu-tunggu. Ya. Maknanya majlis itu suram. Walaupun orang ramai datang tetapi suram. Kerana cahayanya belum datang. Apa itukah cahaya? Cahaya itu mempelai atau pengantin. Datang pengantin naik ke atas pelamin, wah, orang pun tengok, wah,
berseri majlis. Maksudnya pengantin itulah cahaya. Contohnya dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat satu-satu jabatan. Dia bermula pada pukul 8 pagi contohnya. Dia pengurusikan oleh pengurusi mesyuarat atau pengurusi syarikat. Pada pukul 8 pagi, ahli-ahli dah menunggu dalam bilik. Tetapi pengarah ataupun pengurusi belum datang. Dia datang pukul 8.30. Jadi majlis itu pun tertunggu-tunggu senyap saja kan, atau berborak-borak kan. Datang mesyuarat, datang pengurusi mesyuarat, barulah bermula majlis. Barulah situasi itu berubah daripada biasa-biasa kepada situasi bermesyuarat. Bermaknanya pengurusi majlis itulah cahaya. Ini contoh kita faham akan cahaya dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Baik. Okey. Cahaya itu seperti sebuah lubang di dinding rumah, di dalamnya ada pelita. Jadi lubang dalam rumah, di dalamnya ada pelita. Pelita itulah cahaya, kerana pada pelita itu ada api. Bila kita cucuk sumbu pelita itu, menyalalah api, maka terbitlah cahaya. Pelita itu di dalam gelas. Pelita itu dalam gelas, seperti contohnya pelita yang ada kaca tu kan, api di dalam kaca. Jadi api itu dilindungi oleh kaca. Gelas itu seperti bintang. Apabila kita nyalakan api pelita itu, maka cahaya itu akan menembusi kaca pelita itu, dan dia menyebar, berkilau-kilau. Contohnya apabila sebelum kita sarungkan kaca itu, api itu tidak sempurna. Kita sarungkan api itu terang jadinya. Itu gelas itu seperti bintang berkilau-kilau. Pelita itu dinyalakan minyak pohon yang diberkati, itu minyak zaitun yang tumbuh bukan di timur dan barat. Minyak itu hampir bercahaya dengan sendirinya walaupun tidak disentuh api. Ini diibaratkan tentang cahaya Allah. Kalau pelita itu dinyalakan dengan minyak, tetapi cahaya Allah Ta'ala itu tidak dinyalakan dengan minyak. Daripada tamsil kehidupan, Allah Ta'ala memberikan tamsil akan hakikat cahaya itu. Kerana cahaya itu berdampingan dengan cahaya. Cahaya itu berdampingan dengan cahaya Allah. Maknanya nur ala nur. Jadi makna cahaya itu, cahaya yang ada di atas dunia itu, dia bergantung kepada cahaya Allah. Contohnya seperti pelita. Seperti pelita tadi. Apabila satu pelita dinyalakan dengan pelita yang lain, maka pelita yang lain itu mendapat cahaya, mendapat api daripada pelita yang asal. Jadi cahaya di atas cahaya, api di atas api. Allah menunjukkan siapa yang dikenakinya kepada cahayanya. Ini Allah Ta'ala dah masuk pula kepada hakikat cahaya itu. Maknanya seperti ayat bermula ayat, Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Maknanya Allah Ta'ala itulah cahaya. Allah Ta'ala itulah punca pemberi cahaya. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan kepadanya, kepada Allah Ta'ala menunjuk siapa yang dikenakinya kepada cahayanya. Maknanya cahaya itu Allah Ta'ala sahaja yang memberi kepada kita, tiada lain. Tiada lain. Allah menunjukkan beberapa contoh untuk manusia. Allah Maha mengetahui setiap sesuatu. Jadi maknanya tamsil di atas ini adalah contoh yang Allah Ta'ala beri. Mana contoh cahaya. Maknanya Allah Ta'ala itu cahaya dan pemberi cahaya. Ibarat kata satu kendil ataupun satu pelita. Pelita itu bercahaya dan memberi cahaya kepada pelita yang lainnya. Ini apabila dicucuh ataupun dicucuh dengan pelita yang lain, maka pelita yang lain itu pun bercahaya, mendapat api. Maka cahaya di atas cahaya, api di atas api. Jadi inilah Allah Ta'ala beri contoh kepada kita tentang cahaya. Baik. Apakah pula yang dikatakan cahaya itu? Baik. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 256. Al-Baqarah ayat 256. Baik. Al-Baqarah ayat 256. Okey, kita tengok dulu Al-Baqarah ayat 256. 256 dan seterusnya 257. Apakah maksud cahaya? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samiun alim. Allahu waliyul
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Ini ayat Al-Baqarah ayat surah Al-Baqarah ayat 256 dan 257. Baik, kita tengok apakah maksud dia. Apakah itu maksud cahaya? Baik, kita tengok ya. Ayat 256 bermaksud tiada paksaan dalam agama, sesungguhnya sudah nyata petunjuk pada kesesatan, petunjuk daripada kesesatan. Barang siapa yang tidak percaya kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang teguh yang tiada akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah pemimpin orang yang beriman, dikeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya, kepada nur yang terang benderang. Orang kafir itu wali pemimpinnya adalah Tauhid, yang dikeluarkan mereka daripada nur kepada gelap gulita. Maka itulah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ya. Jadi maknanya tak ada paksaan dalam agama. Ya. Dalam beragama tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan untuk kita memaksa. Tidak ada jalan, tidak ada perintah kita untuk memaksa orang-orang yang bukan Islam ataupun yang tidak beriman untuk masuk Islam atau beriman. Kerana apa? Telah nyata petunjuk daripada kesesatan. Kerana telah nyata sekarang ini, telah jelas dalam sekarang ini. Ya, dengan Tok Guru yang ada, dengan media sosial yang ada, menjelaskan bahawa telah nyata kebenaran Islam itu daripada kesesatan, daripada kekafiran. Jadi kita tidak perlu memaksa, ya, kerana telah ada sumber-sumber untuk menyatakan tentang kebenaran Islam. Ya. Barang siapa yang tak percaya kepada Tauhid, barang siapa yang tak percaya kepada syaitan, pemimpin yang fasik, ya, Tauhid, berhala, sesungguhnya ia telah beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang pada tali yang teguh yang tiada akan putus. Maknanya sesiapa yang tak percaya ataupun menolak Tauhid, ya, maknanya syaitan, iblis, pemimpin yang kufur, ya, berhala, maka sesungguhnya dia telah beriman kepada Allah. Ya. Kerana orang beriman itu dia takkan berpegang kepada yang tersebut, tidak. Sesungguhnya telah pegang tiada yang putus, tak akan putus. Ya. Allah adalah pemimpin orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada nur yang terang benderang. Orang kafir itu walinya adalah Tauhid, pemimpinnya adalah Tauhid tadi, yang mengeluarkan mereka daripada gelap, daripada cahaya kepada gelap gulita. Ini maksudnya. Ya. Mana Allah mengeluarkan, Allah itu jadi pemimpin, pemimpin orang yang beriman. Seperti ayat yang surah An-Nur tadi mengatakan Allah Ta'ala itulah punca nur. Punca nur, Allah Ta'ala itu adalah nur dan Allah Ta'ala itu punca bagi nur. Ya. Maka Allah Ta'ala memimpin orang beriman, mengeluarkan mereka daripada gelap gulita kepada terang. Maksudnya terang. Nampak? Ya. Dan orang kafir itu walinya adalah Tauhid. Orang kafir itu pemimpinnya adalah syaitan. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang kufur dan berhala, yang mengeluarkan mereka daripada gelap, daripada cahaya kepada gelap gulita. Ya. Apakah maksud itu cahaya? Yang dikatakan Allah Ta'ala itu memimpin orang beriman, yang mengeluarkan daripada kegelapan, daripada cahaya. Apakah maksud kegelapan dan apakah maksud cahaya? Maksud kegelapan dan cahaya itu mudah saja. Mudah saja. Kita ambil simple-simple je. Maksudnya adalah pertama Islam. Islam. Ya. Cahaya itu adalah Islam. Maknanya Allah Ta'ala itu memimpin orang kita semua, makhluk manusia, daripada kekafiran kepada Islam. Itu pertama. Yang kedua, mengeluarkan kita yang telah Islam ini daripada kufur kepada iman, kepada ikhlas, kepada iman. Ya. Kerana apa? Dalam orang kita, apabila kita telah masuk Islam pun, ya, kita masih lagi terdedah kepada iktikad yang tidak betul. Ya, seperti syirik dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala memasukkan manusia kepada Islam dan dan membersihkan kita daripada kufur, walaupun kita di dalam Islam, ya, dengan ilmu, dengan mengajarkan kita tentang iman.
Dan ketiga, kegelapan, maksud cahaya itu juga adalah mengeluarkan cahaya kita daripada kegelapan kepada cahaya itu tentang nafsu. Nafsu. Kegelapan itu adalah nafsu amarah kepada kita, amarah di dalam hati kita. Maka Allah Ta'ala membuangkan nafsu amarah itu dan memasukkan kita dan memindahkan kita ataupun menjadikan kita bersifat dengan segala sifat nafsu mahmudah. Itu antara secara mudahnya apa yang dinamakan nur. Ya, tiga perkara ini iaitu Islam, ya, mengeluarkan kita manusia daripada kekafiran kepada Islam, memasukkan kepada Islam, dan yang kedua mengeluarkan kita daripada kufur kepada iman, dan juga membersihkan mengeluarkan kita daripada sifat-sifat amarah dan memasukkan kita kepada nafsu mazmumah. Ya, berbeza dengan orang kafir. Itu sebab dia dikatakan orang kafir itu walinya adalah tauhid. Ya, yang mengeluarkan mereka daripada nur kepada kegelapan. Ya. Kenapa? Sesungguhnya sebelum kita lahir ini kita dah Islam. Ya, kerana kita telah berjanji kepada Allah Ta'ala di alam roh bahawa jika kita lahir ke dunia, kita akan beriman kepada Allah. Ya. Jadi apabila kita lahir, syaitan untuk mengeluarkan kita daripada beriman di alam gaib, di alam roh kepada kafir. Itu sebabnya adanya orang kafir di atas dunia, ya, maka disesatkan oleh syaitan. Ya. Syaitan untuk mengeluarkan mereka daripada iman kepada kufur. Ya. Bahkan orang yang telah masuk Islam sekalipun, jika ia tidak berjaga-jaga, ia tidak belajar, maka syaitan akan menjumuskan mereka daripada iman kepada kufur. Dia terbalik. Ya, dia akan terbalik. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum bina zulumati ila nur. Allah itu pemimpin bagi orang beriman yang mengeluarkan mereka daripada zulmat. Zulmat iaitu kegelapan kepada cahaya, iaitu cahaya Islam, cahaya iman dan cahaya akhlak. Ya. Cahaya akhlak yang baik. Jadi secara kesimpulannya, Allah mengeluarkan kita daripada kegelapan akidah, ya, kepada kemurnian akidah. Ya, itu yang kita belajar sifat 20. Kita belajar akidah tentang Allah Ta'ala dan mengeluarkan kita daripada cara hidup yang kebinatangan. Ya, itu Allah Ta'ala mengajarkan kita ilmu fiqh, ilmu peraturan hidup, ilmu ibadah, dan mengeluarkan kita daripada akhlak yang buruk. Ya, sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat yang mazmumah kepada akhlak yang baik. Itu yang kita sebut ilmu fiqh, usul fiqh dan tasawuf. Ya. Tetapi orang-orang yang kafir, dia terbalik. Syaitan akan berusaha untuk menjerumuskan orang kafir itu tetap di dalam kekufuran. Pertama, dia mengeluarkan orang yang sedia beriman dari alam roh kepada kekafiran, jadilah orang kafir. Dan syaitan juga berusaha untuk mengeluarkan kita yang telah Islam ini daripada keimanan kepada kufur. Ya. Itu makna nur. Jadi maknanya nur itu adalah Islam. Islam yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kena faham baik-baik supaya jangan kita melencong dalam menafsirkan tentang nur. Ya, mengatakan nur Muhammad itu cebisan daripada zat Allah, maka kita ini Allah, kita ini bersifat Allah. Ini ajaran yang sesat lagi menyesatkan, yang tidak bersumber daripada Quran dan hadis. Ya, yang kita bicarakan tadi. Okey, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.